يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأن وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.
Mereka semua naik dan bahtera itu pun bergerak laju membawa mereka dalam ombak yang seperti gunung ganang. Dan sebelum itu Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berada di tempat yang terpisah daripadanya. Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air. Nabi Nuh berkata, hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah kecuali orang yang dikasihani olehnya. Dan dengan serta-merta ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan. Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari cucuran hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaan dah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri. Dan bahawa janjimu itu adalah benar. Dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat. Dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam masa itu dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan padanya dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Hud. Surah yang ke-11 pada juzuk yang ke-12 pada ayat yang ke-42 sehinggalah ayat 49. Ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan kisah Nabi Nuh AS dan merupakan episod yang terakhir. Bermula daripada ayat yang ke-25 daripada surah ini sehinggalah ayat 49 menceritakan kisah Nabi Nuh. Dan ia merupakan kisah pertama yang Allah ceritakan dalam surah Hud ini. Sebagaimana kita jelaskan semalam, bahawa dalam surah Hud ini ada 6 kisah Nabi.
Sebagaimana dalam surah Yunus ada 3 kisah Nabi. Dan ini kisah pertama daripada 6 kisah. Yang berakhir, yang bermula daripada ayat 25 dan berakhir pada ayat 49 yang kita bacakan pada malam ini. Manakala pada ayat yang ke-50 nanti bermula kisah yang kedua. Iaitu kisah kaum Ad dan Nabi yang diutuskan yang bernama Nabi Hud AS. Sekaligus surah yang dengannya dinamakan surah ini. Maka merujuk kepada kisah Nabi Allah Nuh. Sebagaimana kita ceritakan daripada ayat 25 lagi, bagaimana Allah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh dengan bersegera mengajak kaumnya supaya beriman pada Allah. Tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Maka kaumnya mula menolak ajakan Nabi Nuh dengan pelbagai syubhat, pelbagai keraguan, pelbagai persoalan. Namun persoalan yang ditimbulkan bukan persoalan yang ingin mereka tahu jawapan. Tapi ia satu persoalan yang disebut sebagai ta'annud. Ta'annud dan takabbur. Mereka tanya tadi untuk menunjukkan kesombongan mereka. Sebab orang yang bertanya ini ada 2 keadaan. Wa imma mereka ingin bertanya untuk mengetahui penjelasan untuk diikuti. Dan untuk menghilangkan keraguan mereka. Maka orang ini perlu dilayang pertanyaannya. Dan pertanyaan seumpama ini mendapat pahala yang banyak. Yang kedua, orang yang bertanya bukan untuk tahu. Dan orang yang bertanya bukan untuk dijelaskan. Tapi ditanya untuk dia meragu-ragukan. Dia meragu-ragukan orang yang membawa kebenaran. Atau dia ingin menuduh orang yang bawa kebenaran. Seumpama kalau saya ada kereta. Ada orang tanya, kereta ni start beli kat mana? Start ambil duit kat mana? Saya pun beritahulah saya kerja, dapat duit, beli kereta. Dia tanya, dia nak tahu penjelasan. Ada yang tanya ni sebab dia dah mengesyaki saya. Dia ni kereta beli mana? Cara tanya intonasi. Duit ambil mana ni? Kerana meragui. Kalaupun saya jawab, dia tetap akan menuduh yang lain. Sama sebagaimana Nabi Nuh. Dia berhadapan dengan kaum yang bertanya bukan untuk jawapan. Dan kelompok-kelompok ini akan terus ada sampai hari kiamat. Tanya bukan untuk jawapan. Dan Allah mengajar kita bagaimana berinteraksi dengan orang yang bertanya bukan untuk jawapan. Tapi untuk menghina, bagi merendahkan, atau dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka tidak perlu dilayan mereka, cukup dijawab, tidak perlu bersumpah, tidak perlu untuk kita buat penegasan-penegasan, just kita jawab. Dia nak percaya, percaya, tak nak percaya, sudah. Sebab dia bukan bertanya untuk tahu. Maka Allah Ta'ala menyebut selepas itu, bagaimana kaumnya mula mencela Nabi Nuh. Dengan berkata Nabi Nuh ni bukanlah Nabi yang sebenar, bukanlah wahyu ini, melainkan direka-rekanya. Maka Nabi Nuh jawab, aku tidak mungkin melakukan dosa ini, merekakan wahyu ini satu dosa besar. Dan aku terlepas daripada perbuatan seumpama itu. Kemudian mereka menuduh pula Nabi Nuh ni bercakap banyak dan mereka mencabar Nabi Nuh mendatangkan azab. Maka Nabi Allah Nuh AS pun menjawab, maka tidak guna aku nak nasihat kamu kalau kamu sudah memilih kebatilan. Maka azab yang kamu nak itu pasti akan datang. Tapi yang mendatangkan azab itu bukan aku, Allah. Dan dia akan mendatangkan pada waktunya. Maka Allah memerintahkan Nabi Nuh membina bahtera. Dan kita sudah beritahu bagaimana bahtera itu dibina. Sehingga Allah memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan seluruh mata air. Buat kali pertama dalam sejarah bumi mengeluarkan seluruh mata airnya. Seluruh mata air keluar dengan waktu yang serentak. Sehingga terjadi banjir yang paling mengejut. Kalau kita baca kisah tsunami yang berlaku pada 2004. Ini pakar-pakar dalam bidang cuaca menyebut bagaimana ombak tadi, bagaimana air dari laut tadi naik ke darat begitu pantas dengan kelajuan 800 km sejam. Itu yang tsunami berlaku sekejap. Dengan kelajuan air tadi bergerak ke daratan 800 km sejam sehingga orang tak sempat nak ambil apa. Maka yang berlaku pada zaman Nabi Nuh lebih hebat pada itu. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh membina bahtera dengan
garis dengan panduan Allah Ta'ala. Untuk menunjukkan bahtera ini bukan bahtera biasa. Bukan bahtera yang dibina oleh pakar-pakar perkapalan biasa. Kerana mana-mana kapal yang dibina oleh siapa pun atas dunia ini pasti tenggelam bila berhadapan dengan ribut yang kuat, taufan yang kuat, ombak yang ganas. Mana-mana pun. Tengok kita baca kisah Titanic, hancur. Ada satu kapal yang besar, kapal cruise yang terbesar di dunia. Yang dianggap lebih besar daripada berkali ganda daripada Titanic pun sama. Tenggelam. Sehingga kos untuk menaikkannya lebih mahal daripada kos kapal itu sendiri. Berbilion. Maka ini yang berlaku kepada sejarah perkapalan dunia. Tapi kapal yang Allah Ta'ala beri panduan. Wasna'il fulka bi'ayunina. Binalah kapal ini dengan pemerhatian kami. Yang ini mengikut petunjuk kami. Kapal ini dibina dengan wahyu Allah. Garis panduan wahyu Allah. Menjadi kapal yang paling selamat dalam dunia. Yang membawa orang-orang yang beriman. Sehingga mereka terselamat dalam kejadian banjir. Maka Allah menyebut tentang peristiwa berikutnya yang berlaku di tengah-tengah gelombang yang kuat. Sesudah Allah memerintahkan Nabi Nuh menaiki bahtera dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Maka Allah sebut wahya, dan kapal itu tajri bihim, bergerak, berlayar, bihim, dengan membawa orang-orang yang beriman. Fi maujin, di dalam ombak. Artinya kapal ini menyelusuri ombak. Kal jibal, seperti gunung ganang. Allah Ta'ala menggambarkan betapa dahsyatnya gelombang di lautan. Ia seumpama gunung ganang. Berarti kita fahami begini. Dan fahaman ini ialah mafhum yang maklum. Bahawa ombak tidak akan terjadi melainkan kerana taufan yang kuat. Angin yang kuat menyebabkan ombak itu akan melantun ataupun akan naik ke paras paling tinggi. Dan Allah Ta'ala menyatakan ia seumpama kaljibal, gunung ganang. Berarti tuan-tuan dengan nisbah, kalau kita nak fikir, kalau kita pernah berada di hadapan gunung ganang, bersama mana gunung tu? Dan bersama mana kita? Dan bersama mana kenderaan yang kita bawa? Kita bawa kereta pergi ke tepi gunung. Bersama mana gunung tu? Begitulah ombaknya. Wa nada Nuhun ibnah, dan waktu ketika mana ombak terus nak dengan ribut yang kuat, dengan hujan yang mencurah-curah, dengan mata air yang keluar, proses itu berlaku begitu cepat. Ketika itu Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kanaan. Kita cerita tentang bagaimana Nabi Allah Nuh AS ketika semua orang beriman menaiki bahtera, semua naik bahtera. Dan semua orang sudah pun berada dalam bahtera, dan berlakulah ombak yang besar. Berlakulah hujan dan ombak yang besar. Maka ketika itu, dia melihat anak, setengah ulama kata ini anak bongsu dia. Ibnu Rabi', anak keempat. Dia ada 4 orang anak. Bernama Sam, Ham, Yafis, dan akhir sekali namanya Kanaan. Dan setengah pakar sejarah menyatakan namanya ialah Yam. Yam atau Kanaan. Atau Kanaan. Ini anak keempat. Maka anak keempat ini struggle. Sedang cuba menyelamatkan diri. Dan Nabi Allah Nuh memandang anaknya ketika itu. Sebab ni anak orang muda. Dia berlari untuk menyelamatkan dirinya daripada ombak. Allah sebut. Wa kana fi ma'zilin. Dan dia berada pada satu jarak dengan Nabi Nuh AS. Dia berada pada satu jarak. Yang Nabi Nuh memandangnya. Ya bunayya, wahai anakku. Perkataan bunayya, kalau kita nak terjemah betul dalam bahasa Melayu, bererti wahai anakku yang tersayang. Artinya Nabi Allah Nuh memanggilnya atas nama kasih sayang seorang bapa pada anak. Kebimbangan seorang bapa kepada anak. Ketakutan seorang bapa kepada anak. Sayang seorang bapa kepada anak, lalu dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, yakni Kanaan ataupun Yam, irkam ma'ana, naiklah bahtera bersama kami. Pelawaan Nabi Nuh untuk menaiki bahtera bukan menaikinya dalam keadaan kufur, menaikinya dalam keadaan beriman pada Allah. Walhal, bila berlaku banjir, pintu taubat kaum Nabi Nuh sudah ditutup. Hanya umat Muhammad, pintu taubatnya ditutup pada 2 keadaan. Yang pertama, ketika matahari naik sebelah barat.
Yang kedua, ketika nyawa ditenggorokkan. Yugharrir. Nyawa dah ada kat sini. Kaum lain, pintu taubat mereka ditutup sewaktu diturunkan azab. Maka waktu itu pintu taubat ditutup. Fir'aun, waktu turun azab, ditutup pintu taubat. Walaupun dia belum mati lagi. Demikian juga kaum Ad, kaum Samud. Ketika mana Allah menjanjikan azab, maka azab itu datang, pintu taubat sudah ditutup. Demikian juga kaum Nabi Nuh. Bila berlaku banjir, walaupun mereka masih hidup boleh berlari macam ni, maka pintu taubat sudah ditutup. Tapi Nabi Allah Nuh mengharapkan. Sebab dalam kehidupan kita tuan-tuan, memang ada benda special yang kita nak untuk hak kita. Untuk diri kita. Maka Nabi Allah Nuh melihat dia sebagai anak Nabi. Setengah ulama mengatakan, Kanaan ini atau Yam, dia zahir Islam, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya. Waktu dia bersama dengan kaumnya, dia kufur. Dia pun kritik juga ayah dia. Tapi bila bersama ayahnya, dia beriman. Dia tunjuk iman. Ini salah satu daripada pandangan sejarah. Tapi ada satu pandangan, tapi pandangan ditolak oleh ulama tafsir. Bila mengatakan bahawa anak yang dipanggil ini bukanlah anaknya. Kerana isterinya berzina dan mengandung tanpa diketahui oleh Nabi Nuh. Sebab itu Allah sebut ketika mana Nabi Allah Nuh berdoa, wahai anakku, maka Allah berkata, ia bukan anakmu. Innahu laisa min ahlik, bukan anakmu. Namun pendapat ini pendapat yang batil, tak boleh terima. Sebab apa? Sebab semua isteri para Nabi, Allah pelihara mereka daripada zina. Walaupun Allah Ta'ala tidak pelihara mereka daripada kufur. Sebagai isteri Nabi kufur, sebagaimana isteri Nabi Nuh. Sebagaimana isteri Nabi Lut. Mereka kufur. Tetapi semua isteri Nabi ini mereka tak buat benda ataupun kita katakan zina, sifah, tak buat. Untuk apa? Untuk membersihkan zuriat para Nabi. Beberapa Nabi dia tak ambil daripada wanita-wanita, kita katakan murahan ke pelacur, tidak. Tidak pernah ada mana-mana Nabi yang isterinya pelacur. Ataupun isterinya bermain curang, tidak pernah. Tapi ada para Nabi yang isterinya kufur, ada. Baik, kenapa? Kan kufur lebih teruk pada zina. Ya benar, kufur lebih teruk pada zina. Kufur itu bagi menunjukkan hidayah milik Allah. Walaupun isteri Nabi pun belum jaminan. Manakala berkait dengan zina, ia berkait dengan keturunan. Kemuliaan keturunan. Sebab orang lebih nampak hina benda yang datang daripada keturunan zina berbanding keturunan orang kafir. Kalau misalnya orang tu ayah dia kafir, mak dia kafir, dia Islam, orang nampak orang ni baik lagi walaupun mak ayah dia bukan Islam. Tapi kalau mak ayah ni penzina, orang akan nampak tu buruk pada dia. Tu nampak buruk. Bagi memelihara keturunan Nabi. Kita pun kita. Kalau misalnya ada seorang sahabat kita, mak ayah dia bukan Muslim, kafir. Kita nampak dia buruk tak? Tak. Kita kan nampak dia bertuah dapat hidayah. Tapi kalau sekiranya dia ni baik, tapi mak ayah dia tu zina, pelacur seorang, gigolo seorang. Contoh. Kita nampak dia macam mana? Saya nampak dia sama juga Ustaz. Tak, secara realiti umum pandangan. Orang berkata dia betul ke daripada anak ni? Barangkali bapak lain kot. Barangkali, maka ini akan mengaibkan dia. Secara berpanjangan. Jadi, bila kita sebut tentang iman kufur, kerana menunjukkan milik hidayah milik Allah. Hatta para isteri Nabi pun belum ada jaminan itu. Dan bila mana kita menyebut tentang zuriat, kerana Allah pelihara zuriat. Sebab ni anak-anak kecil yang tak patut menanggung malu zina ibunya atau zina ayahnya. Tidak mungkin. Sebab itu Nabi kata, wulitu min nikah walaysa min sifah. Aku dilahirkan dengan pernikahan, bukan dengan cara sifah, dengan cara penzinaan. Sebab itu Islam mengiktiraf perkahwinan dalam apa agama pun. Orang Hindu dikahwin cara Hindu. Bila dia masuk Islam, Islam iktiraf perkahwinannya. Jadi kalau suami isteri itu masuk Islam, mereka tak perlu kahwin baru. Dan anak-anak tadi terus dibimbingkan dengan ayahnya secara sah, tanpa perlu dibimbing Abdullah, tidak. Kerana ia pernikahan yang diakui oleh Islam. Kristian, kalau orang asli, orang Batak misalnya, orang asli, dia berkahwin cara adat asli. Maka Islam mengiktiraf perkahwinan tersebut. Islam tak suruh dia kahwin lagi. Maksudnya kahwin semula, tidak. Dan anak-anaknya dinisbahkan dengan ayahnya secara sah. Sah tarafnya. Ini dia sebut pernikahan.
Dan pernikahan berkait dengan persepsi masyarakat, budaya masyarakat. Maka para Nabi Allah Ta'ala pelihara maruah mereka. Supaya tidak ada nisbah tuduhan maruah. Kalau tidak, orang akan kata pada Nabi Nuh, Nabi Nuh, anak kamu pun anak zina, bini kamu pun berzina, nak nasihat orang. Dia akan jadikan sebagai serangan peribadi. Semua para Nabi, mereka tidak terkena serangan peribadi. Maksudnya ialah, mereka dipelihara oleh Allah daripada apa bentuk serangan peribadi. Sebab itu semua para Nabi tak ada yang cacat. Semua handsome-handsome belaka. Tak ada pun kata kamu ni Nabi tapi hitam juga. Tak ada. Mereka paling lawa di kalangan umat mereka. Kamu ni Nabi perut buncit. Tak ada. Semua para Nabi fizikalnya mantap. Wajahnya handsome. Tak ada kurat, tak ada panau. Tak ada sesuatu yang mencacatkan dia. Tidak ada Nabi lahir tempang. Tidak ada Nabi lahir cacat. Mata boleh sikit ke? Telinga gini rosak sikit ke? Tidak ada. Tidak ada. Semua para Nabi, mereka paling cantik di zaman pada kaum. Sama ada Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan lain-lain. Supaya kita tahu, orang-orang kafir tidak pernah mampu menyerang secara serangan-serangan peribadi. Sebab itu mereka tuduh gila, bohong. Itu bukan serangan berkait peribadi. Itu tuduhan berkait menolak kewahyuan. Tapi pada fizikal mereka, pada kaum keluarga mereka, tidak ada tohman. Allah pelihara. Sebab tuan-tuan bila berdakwah ni, orang akan cari salah kita kat mana? Pertama mereka akan lihat salah peribadi kita. Kat mana salah peribadi? Mereka akan aibkan kecacatan kita. Sebab tu tuan-tuan kita ni kalau ada anak lah. Saya kalau ada anak katakan 5 orang, 6 orang. Yang mana satu saya nak suruh jadi ulama. Saya akan cari yang paling handsome sekali. Jangan yang jadi ulama tu bagi yang gagak sekali. Bila dakwah gagak, orang pun sendiri gagak. Maka perkara itu akan menyebabkan mereka ditolak. Ditolak. Bila orang katakan Ustaz, Nabi Allah Musa kan gagak. Dan Fir'aun kata, wala yakadu yubin. Cakap pun tak jelas. Tuan-tuan, gagak Nabi Musa bukan macam gagak cacat orang lain. Kurang fasihnya, maka Nabi Allah Musa menggunakan bantuan Harun. Yang fasih bercakap. Tapi bukan Nabi Musa tu gagak-gagak macam kita bayangkan, tidak. Dia sedikit tidak lancar tapi tidak mencacatkan percakapannya. Kalau tidak, Bani Israel akan mempermainkannya. Ketika Bani Israel cuba menghina Nabi Musa dengan mengatakan Nabi Musa ada masalah kesihatan, ada masalah tentang kemaluannya dan sekian-sekian, maka Allah tunjuk betapa sempurna pada Nabi. Cuma tu dah. Ini yang kita kena tahu. Pada Nabi, Allah pelihara apa yang kita katakan bersifat, kita katakan kepribadiannya. Bab cakap benar dan sebagainya. Sebab tu kalau kita nak pilih siapa yang saya patut lantik jadi, ataupun nak didik anak-anak saya jadi ulama, cari yang handsome sekali. Kerana ia membuat image yang baik. Kita bayangkan kalau semua para ulama yang handsome belaka. Penuh lah orang dengar kuliah. Penuh. Macam penyanyi-penyanyi. Sebab apa ramai sangat? Sebab dia handsome. Ramai gila-gila. Cuba muka dia buruk-buruk belaka. Tak ada orang nak dengar dia nyanyi. Kan itu menjadi suatu kecenderungan manusia. Tapi walaupun tidak mungkin. Tak mungkin Ustaz, ada ulama-ulama yang tak berpensiam. Betul, ramai ulama tak handsome, tak lawa. Sebagainya. Tapi itu Allah nak tunjukkan kemuliaan ilmu mengatasi kecantikan fizikal. Tapi kalau saya katakan saya boleh beri pilihan, saya akan buat macam tu. Sebab itu Rasulullah bila melantik duta Islam, di antara yang paling lawa sekali, itu Dihyah Al-Kalbi, lawa. Ketika mana kerajaan Islam nak lantik seorang duta pergi ke Rom, mereka lantik seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Baqillani, seorang ulama yang paling handsome pada zaman ni. Sebab dia akan dia persepsi orang Rom akan kata orang Islam semua muka lawa. Macam kita tengoklah satu duta Turki, kita pun judge orang Turki semua lawa. Padahal tak sama, tak semua lawa. Ramai mana orang Turki kahwin orang Malaysia, maknanya orang Malaysia lawa. Tapi yang dihantar duta tu yang lawa. Jadi kita punya persepsi, orang Turki pun lawa. Contoh. Itu bagaimana siasat politik. Kembali pada kisah Nabi Nuh AS. Anaknya berkata, Qala sa'awi, dia berkata, aku akan berlindung, awi, akan berlindung, ila jabalin, kepada gunung, ya'simuni minal ma', yang akan melindungi aku daripada air. Ketika mana berlakunya, kita katakan arus yang mula naik, arus level air yang mula naik, maka anak Nabi Nuh melihat ada gunung yang belum tenggelam. Maka pada sangkaan dia boleh pergi pada gunung tersebut. Dia orang muda boleh lari,
Lalu Nabi Allah Nuh menjawab, qala la asimal yaum, hari ini tidak ada yang terselamat daripada tenggelam. Hari itu buat kali pertama bumi dipenuhi oleh air, tidak ada satu pun yang lebih tinggi dari air. Kalau selama ni kalau air kita akan nampak ni batang pokok ni tinggi lagi, mungkin pokok kelapa ada tinggi lagi, ada pokok ru tinggi lagi. Ini tidak. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi daripada air. Air menenggelamkan semuanya. Setengah ulama menyatakan air daripada puncak yang tertinggi 25 hasta ataupun kita katakan lebih kurang 15 meter. Daripada puncak paling tinggi. Tapi secara umumnya, apa yang disebut oleh Nabi Nuh, hari ini semua tenggelam. Tak ada yang timbul untuk duduk. Untuk dia bertenggek, untuk dia berlindung. Min amrillah, daripada perintah Allah. Illa man rahim, melainkan siapa yang Allah rahmati, yang berada dalam bahtera. Yang ada dalam bahtera itu semuanya orang yang dirahmati. Wahala bainahumal maut, lalu mereka dipisahkan dengan ombak. Fakana minal mughraqin, maka jadilah anaknya di kalangan orang yang tenggelam. Bayangkan si Allah uji Nabi Nuh lagi. Melihat anaknya ditelang oleh ombak di hadapan mata. Dia melihat anaknya sedang berlari. Dia kata, wahai anak, naik cepat. Jangan jadi macam orang kafir. Kamu semua akan tenggelam. Anaknya kata, ada tempat untuk aku berlindung. Nabi Nuh kata, tak ada tempat berlindung. Hari ini semuanya akan tenggelam. Maka tiba-tiba ketika mana melihat anaknya berlari, dia melihat ombak datang menyapu. Mengambilnya dan menenggelamkannya di hadapan Nabi Allah Nuh. Maka bagi seorang ayah, walaupun dia seorang Nabi, dia ada sifat manusia. Pasti akan bersedih. Dan Allah Ta'ala menceritakan kesedihannya melalui doanya. Kemudian Allah berfirman lagi, sebelum kita dengar doa Nabi Allah Nuh AS. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Dan Allah berfirman, wahai bumi, abla'i ma'aki. Sedut airmu, telan airmu. Ini dalam proses banjir itu surut. Wa ya sama' aqli'i wa ghidal ma'. Wahai langit, berhenti daripada hujan. Wa ghidal ma', maka air pun mula turun, mula surut. Wa qudiyal am wastawat 'alal judi. Selesailah hukuman Allah dan bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Baik, gunung Judi, para ulama khilaf di mana tempat gunung Judi. Ada menyatakan ia sempadan Iraq dan Turki. Ada menyatakan di kawasan Armenia, kawasan sempadan Armenia. Artinya tidak ada secara jelas di manakah pergunungan Judi, di mana bahtera Nabi Allah Nuh berlabuh di situ. Wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin, dan dikatakan celakalah hari itu kepada semua kaum yang zalim. Wa nada Nuhun, dan telah berkata Nuh, telah berdoa Nuh kepada Tuhannya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, wahai Tuhanku, anakku daripada keluargaku. Sebab dalam ayat yang ke-40, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Allah Nuh AS, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul, maka selamatkan diri kamu bersama keluarga kamu dan orang yang telah ditentukan beriman. Maka Nabi Nuh faham anak dia kan keluarga dia. Maka dia menyangka anak dia tadi boleh selamat di kalangan keluarganya. Tetapi Allah Ta'ala menjelaskan yang dimaksudkan keluarga di situ ialah keluarga yang beriman. Seseorang dia akan bersama dengan keluarganya bukan kerana nasabnya di hari akhirat kelak, kerana agamanya. Di dunia kita mungkin bersama keluarga kita kerana nasab. Tetapi di akhirat kelak orang-orang beriman akan dihimpunkan bersama keluarganya yang satu agama. Mana-mana keluarganya tidak beragama Islam, maka sudah terputus hubungan. Bukan sekadar terputus hubungan di akhirat. Bukan ketikanya datangnya azab, Allah dah putuskan hubungan tadi. Maknanya kalau dia mati dalam kufur, dah terputus. Orang-orang yang hidup di kalangan keluarganya yang beriman, sudah tidak boleh buat apa-apa pada keluarganya yang mati dalam keadaan kafir. Tak bolehlah nak sedekah Fatihah ke, nak buat tahlil ke, tak boleh. Sudah terputus. Kan nasab yang paling kuat ialah nasab agama. Diikuti dengan nasab keluarga. Nasab agama itu lebih kuat. Kemudian kata Allah, ketika mana Nabi Allah Nuh berdoa, Rabbi inna ibni min ahli, wahai Tuhanku, anak itu keluargaku. Inna wa'dakal haq, janji kamu benar. Wa anta ahkamul hakimin, kamu Tuhan yang paling adil dalam hukumannya.
Sebab merujuk daripada ayat 40 sebelum ini yang kita baca, Nabi Nuh menyangka, ini ijtihad Nabi Nuh, bahawa Allah kata, wahai Nuh, akan selamat cuma keluargamu dan orang-orang yang telah pun beriman. Maka Nabi Nuh menyangka anaknya masuk lagi dalam keluarganya. Maka Allah jawab, qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, anak kamu bukan lagi keluarga kamu. Penafsiran yang betul yang dimaksudkan kerana anaknya kafir. Ada yang mengatakan anaknya munafik, Islam depan ayah tapi kafir bersama dengan kau. Ada pun penafsiran yang saya sebut tadi mengatakan anak luar nikah, tidak. Itu penafsiran Israiliyat yang salah. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia tidak melakukan amal soleh, yakni beriman kepada Allah. Fala tas'alni, jangan kamu meminta kepada aku, ma laisa laka bi'in, suatu yang kamu tidak ketahui. Inni a'idzuka, aku memberi peringatan padamu wahai Nuh, an takuna minal jahilin, supaya kamu jangan jadi orang yang jahil. Artinya di sini hakikat iman yang tidak diketahui oleh Nabi Nuh tentang anaknya yang munafik tadi. Maka Allah dah beritahu, kalau yang masuk dalam bahtera itu sahaja yang beriman. Yang tidak masuk bahtera, maka dia kafir, siapa pun dia. Nabi Nuh menyangka secara ijtihad masih ada peluang untuk beriman bagi anaknya. Maka ini kejahilan Nabi Nuh. Maksudnya Nabi Nuh tak tahu hal itu. Sila ijtihad. Sebab itu para ulama bersepakat bahawa para Nabi kadang-kala mereka berijtihad dan ijtihad mereka salah. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan biarkan ijtihad para Nabi salah melainkan dibetulkan. Sebagaimana Rasulullah berijtihad untuk berdakwah pada orang kaya dulu, kemudian baru dakwah pada orang miskin. Maka turun ayat menegur Rasulullah. Yang buat macam itu. Sebagaimana Nabi berijtihad dalam hal berkaitan dengan tawanan perang, lalu turun ayat membetulkan. Supaya Nabi sama-sama tidak mengambil kaedah ijtihad Rasulullah tadi. Dalam peperangan Badar, Nabi memilih satu tempat. Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah ini ijtihad atau wahyu? Nabi kata ijtihad, pendapat dan strategi perang. Lalu sahabat mencadangkan supaya berada di tempat lain, maka Nabi mengubahnya. Dalam peristiwa pokok kurma, Nabi berijtihad supaya pokok kurma jangan ada yang dikahwinkan. Biarkan dia berbuah begitu. Akhirnya kurma datang dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga bijinya lebih besar pada isinya. Lalu Rasulullah menyerahkan secara taktikal atau secara urusan mengahwinkan pokok kurma kepada orang-orang Ansar. Kerana kamu lebih mengetahui urusan dunia. Nabi berijtihad lalu dia betulkan. Maka demikian juga Nabi-Nabi lain. Sebagaimana ijtihad Nabi Allah Yunus keluar sebelum Allah perintah. Sehingga ditelan oleh ikan Nun, kemudian dikembalikan ke daratan untuk kembali kepada kaum. Ini ijtihad. Secara umumnya semua para Nabi bertindak mengikut wahyu. Kadang-kadang mereka berijtihad. Sama ada mereka memahami nas tadi dengan cara yang kurang tepat. Sehingga Allah betulkan. Sebagaimana ijtihad Nabi Allah Adam. Kerana Allah kata jangan makan buah, maka dia jangan mendekati pokok. Maka dia tak dekat pokok tapi dia makan buah. Padahal yang dimaksudkan jangan mendekati pokok, makan min babil aula lagilah. Umpama kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut, wala takul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu dengan perkataan uff. Ni macam bosan. Man pergi kedai juga beli ikan misalnya. Itu adalah kata-kata derhaka. Menunjukkan kebosanan. Dalam bahasa Arab disebut atadajjal. Saya bosan. Kita bila mengeboh macam itu, maknanya kita tak nak lah. Apakah bermaksud kalau kita memukul mak ayah boleh? Kalau pun tak boleh, pukul lagi tak boleh. Kalau sebut tak boleh, menjawab untuk tunjuk tak nak, lagi teruk. Maka itu secara kita kata mafhum pada makna tersebut. Bila kata jangan dekat pokok, maknanya makan lagi jangan. Pokok dekat pun tak boleh. Bila Allah menyebut wala taqrabu zina, jangan menghampiri zina. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran jangan berzina. Jangan menghampiri zina. Maksudnya apa saja mendorong pada zina jangan dekat pun. Apatah lagi zina. Maka kadang-kala dipahami salah. Para Nabi bila mereka silap ijtihad dibetulkan segera. Tetapi orang lain tidak. Para ulama mereka berijtihad. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi mereka tidak dibetulkan segera. Maka kekal benda itu jadi khilaf sampai hari kiamat. Dan ada hikmah dia. Sebab itu kita lihat ulama-ulama khilaf.
Kerana mereka berisytihad. Kalau ikut nas, tak ada masalah khilaf. Salam-salam khilafiyat tadi. Kemudian kata Allah, Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku mohon ampun padamu untuk tidak lagi meminta sesuatu yang aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Wa illa taghfirli, kalau engkau tidak ampunkan dosaku. Wa tarhamni, dan merahmatiku. Aku minal khasirin, aku menjadi orang-orang yang rugi. Baik, apakah bermaksud pada Nabi berdosa? Sepakat ulama pada Nabi itu maksud. Habis kenapa pada Nabi meminta, Ya Allah ampunkan dosaku? Kenapa disebut perkataan ampunkan dosa? Sedangkan Nabi-Nabi ini tidak berdosa. Untuk menunjukkan bagaimana pada Nabi begitu melindungi diri mereka daripada dosa. Walaupun mereka tak berdosa, mereka tetap memohon ampun pada Allah. Walaupun tidak berdosa, mereka memohon ampun kepada Allah supaya ia tidak diambil mudah oleh umat-umat yang terkebelakang. Dengan berhujahkan Nabi pun tak minta ampun, ya kita pun ikut Nabi tak minta ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon ampun berpuluh kali satu hari, 70 kali sehingga 100 kali. Tetapi mereka ini, apa yang dibuat oleh para Nabi untuk mengangkat lagi darjat para Nabi. Ketika mana mereka memohon ampun kepada Allah. Qila ya Nuh ihbit, dan dikatakan, wahai Nuh, ihbit bisalam, mendaratlah dengan penuh selamat. Minna, keselamatan dalam jaminan kami. Wa barakatin alaika, dan keberkatan atas kamu. Contoh ketika mana orang beriman nak mendarat kapalnya, yang akhirnya kita sebut mendarat di Gunung Judi. Mereka berfikir semua tanaman dah musnah, semua makanan dah habis. Apa yang mereka nak makan? Ni binatang dalam kapal mereka tak boleh sembelih. Kalau sembelih habislah sebab sepasang ni. Dan binatang ni dia tak membiak dalam kapal tadi. Tak membiak. Di sana ada banyak kisah-kisah. Larangan membiak, larangan untuk binatang itu mengawan dalam kapal. Supaya tidak lagi bertambah banyak tu je. 2 ekor tu je. Tak membiak. Semua binatang tak membiak. Maka orang-orang beriman mula berfikir nanti mendarat. Semua dah musnah. Banjir besar yang melanda ini, setengah ulama kata ia melanda seluruh dunia. Setengah ulama kata ia cuma melanda pada perkampungan negeri Nabi Nuh. Pendapat yang mu'tadil ini disebut oleh Dr. Abdul Wahab An-Najjar dalam Qasasul Anbiya. Ia cuma berlaku pada kelompok kaum Nabi Nuh, tetapi waktu itu manusia tidak berkembang melainkan dalam negeri Nabi Nuh jadi. Sebab antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam AS 1000 tahun. 10 kurun. Dan manusia waktu itu belum lagi tersebar luas. Mereka masih lagi berada pada kawasan yang berdekatan. Pendapat pertama kata seluruh dunia banjir. Pendapat kedua mengatakan hanya perkampungan Nabi Nuh. Dan mereka merujuk bahawa kaum lain mungkin ada tempat lain yang tak terkena. Tapi pendapat yang ditarjihkan ialah, ya, ia memang terkena pada kaum Nabi Nuh sahaja, tetapi manusia waktu itu cuma ada dalam kaum Nabi Nuh. Tak ada yang lain. Sehingga Allah Ta'ala mengembangkan zuriat yang beriman sahaja. Daripada 3 orang anak Nabi Nuh yang bernama Sam, Ham dan Yafis, yang ketiga-tiga ini membentuk bangsa-bangsa atas dunia sampai hari ini. Maka Allah Ta'ala beri jaminan, sila mendarat. Pertama, bisalamin minna, selamat dah tak ada banjir dah. Dah tak ada mara bahaya, dah tak ada lagi musibah, dah tak ada lagi apa-apa yang membinasakan kamu. Yang kedua, wa barakatin alaika, dan keberkatan disebabkan kamu wahai Nuh. Maka tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan cepat, binatang membiak dengan cepat. Wa ala umamin mimman ma'ak, dan orang beriman yang bersama dengan kamu. Maka jangan bimbang apa-apa, keberkatan, mencurah-curah hasil makanan yang banyak. Dengan begitu cepat. Kerana tuan-tuan kalau kita baca, kalau belajar ilmu geografi ni, setiap kali berlaku fenomena ataupun berlaku namanya banjir, namanya gempa bumi, tanah akan menjadi lebih subur daripada itu. Setiap kali kalau berlaku banjir, atau berlaku gempa bumi, atau berlaku apa benda saja, maka bumi atau tanah tadi akan lebih subur daripada dulu. Kali percampuran tanah-tanah dan sebagainya. Setiap kali banjir. Maka Allah menyebut bahawa bumi ini berkat, subur kepadamu wahai Nuh dan kepada seluruh umat yang bersama kamu yang orang beriman. Wa umamun, dan akan lahir lagi lepas tu kata Allah. Umat-umat sanumati'uhum, yang kami beri mereka nikmat tapi mereka tak bersyukur. Bukan bermakna bila dah habis kekufuran zaman Nabi Nuh.
dan terselamat cuma orang beriman, maka ada jaminan yang lahir cuma zuriat yang beriman. Pun tidak, kata Allah, akan ada lagi di kalangan anak-anak yang beriman ini satu umat lain yang kufur. Lalu kami beri nikmat, kami tetap beri nikmat pada mereka. Tapi mereka dah lupa bersyukur, dah lupa untuk melihat nikmat yang datang daripada Allah. Summa yamussuhum minna azabun alim. Macam biasa, maka datang azab kami yang pedih menimpa mereka. Tilka min amba'il ghaib. Cerita ini cerita gaib. Cerita yang tak tercatat dalam mana-mana buku sejarah sebelum ini. Yang sekarang ni orang karang balik. Yang sebelum itu tak ada orang tahu kisah Nabi Nuh ini. Bukan secara sedetail ini. Dalam banyak surah-surah dalam Quran yang diceritakan proses dakwah Nabi Allah Nuh, penentangan kaumnya, persendaan kaumnya, sehingga proses membina bahtera, sehingga proses bahtera itu bergerak, berlayar, sehinggalah kapal ini kembali mendarat, sehingga nikmat yang dicurahkan. Semuanya ini min amba'il ghaib, tak ada orang tahu. Berita-berita yang kami nuhiha ilaika, kami wahyukan kepada kamu sahaja, wahai Muhammad. Ini menunjukkan tentang Al-Quran membawa berita-berita gaib. Contoh kalau orang perhati sungguh-sungguh Quran, banyak cerita-cerita gaib. Maksud cerita gaib, cerita yang tidak berlaku pada zaman kita. Dan tidak diketahui maklumatnya secara detail atau secara banyak. Bahkan secara asas pun tak tahu. Maka Allah membongkarkan, Allah menceritakan. Ma kunta ta'lamuha, kamu pun tak tahu, wahai Muhammad. Wala qaumuka, dan kaum kamu juga tak tahu. Min qabli hadha, sebelum kami wahyukan ayat ini. Sebelum kami ceritakan ayat ini. Fasbit, kerana itu wahai Muhammad, pengajaran utama daripada kisah ini, bersabarlah. Fasbit. Lepas Allah dah cerita, maka datanglah satu perintah daripada cerita tadi. Fasbir. Innal akibata lil muttaqin. Lihatlah wahai Muhammad, kesudahannya milik orang bertakwa. Kalau kita perhatikan ayat ini, daripada permulaan ayat surah Hud, ketika mana kaum Quraisy meminta Rasulullah turunkan azab. Datangkan azab. Mereka tak percaya kebangkitan semula. Maka datang kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh samalah, kaumnya minta mana azab. Akhirnya walau sepanjang mana pun mereka persendakan Nabi Nuh. Dalam tempoh Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, akhirnya azab ini datang. Dan bila azab datang, semuanya tidak terlepas. Yang kafir tadi. Sebab itu wahai Muhammad, ambil kekuatan daripada kisah ini, terus bersabar dan berdakwah. Dan ketahuilah, dan beritahu pada orang beriman bersama kamu, dan beritahu orang kafir, cerita ini, kemenangan akan berakhir di tangan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa sebagaimana kaum Nabi Nuh, bertakwa yang selamat. Sama juga kamu, wahai orang Quraisy. Hari ini kamu mendustakan aku akan sabar sebagaimana Nuh sabar. Tapi ingat, kesudahannya kamu akan binasa. Kesudahannya kamu akan hancur. Akhirnya Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kaum Quraisy kehancuran mereka, bermula dengan kekalahan peperangan Badar, seterusnya, sampailah pembukaan kota Mekah. Dan mereka melihat akhirnya Mekah menjadi milik orang beriman. Bukan seluruh sebenarnya tanah Arab. Bahkan Allah menjanjikan dunia ini milik orang bertakwa. Maka sebab itu tuan-tuan kita orang beriman, tetap yakin, confident. Walau bagaimanapun permainan orang kafir, kekuasaan mereka akan hancur. Kerana kesudahan dunia ini akan dimiliki oleh orang beriman. Maka kita pun sama kena sabar. Dalam menghadapi ujian-ujian hidup, sabar. Kesudahannya milik orang beriman. Begitu pengajaran yang cukup tuntas daripada kisah Nabi Nuh. Dipanjangkan cerita, apa pengajarannya? Sabar. Seperti Nabi Nuh mengharungi dakwahnya. Kemudian beritahu berita kemenangan milik orang. Cepat atau lambat, kemenangan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.